Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'in wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, insyaAllah pada hari ini kita akan sambung di bawah praktikal ibadah khusus dalam Islam. Okay, di bawah tajuk solat Jumaat. Okay, diharap semua para pelajar bersedia lah. Okay, kita nak tengok tentang tajuk kita pada hari ini, iaitu tentang solat Jumaat. Okey. Apa maksud solat Jumaat? Okey, pengertian solat Jumaat ialah solat Jumaat ialah solat 2 rakaat yang dilakukan pada waktu Zuhur secara berjamaah pada hari Jumaat yang didahului dengan khutbah. Okey, maksud solat Jumaat iaitu solat Jumaat ialah 2 rakaat yang dilakukan pada waktu Zuhur secara berjamaah pada hari Jumaat yang didahului dengan khutbah. Okey, apakah hukum bagi solat Jumaat? Okey, hukum bagi solat Jumaat adalah fardu ain. Okey, ke atas semua umat Islam lelaki yang cukup syaratnya. Okey, itu hukum dia adalah fardu ain kepada seluruh umat Islam lelaki yang cukup syaratnya. Okey, dan yang seterusnya kita akan tengok syarat wajib. Okey, apakah syarat wajib bagi solat Jumaat? Okey, pertama mestilah seorang lelaki. Okey, solat Jumaat ni hanya wajib bagi kaum lelaki. Okey, dan yang kedua mestilah Islam. Okey, seorang tu mestilah Islam lah. Okey, yang ketiga baligh. Okey, cukup umur. Yang keempat berakal. Okey, yang kelima bermastautin, bukan bermusafir. Okey, bermastautin. Okey, yang ke 6 tetap kediamannya. Okey, tidak wajib ke atas musafir. Okey, yang ke-7, okey, merdeka. Okey, mestilah seseorang tu merdeka. Dan yang ke-8, sihat tubuh badan. Okey, kalau dia tak sakit, tidak ada keuzuran, okey, jadi dia wajib untuk menunaikan solat Jumaat. Okey, yang seterusnya kita akan lihat ialah syarat sah solat Jumaat. Okey, syarat sah solat Jumaat mestilah ditunaikan di tempat yang dikhaskan. Okey, seperti masjid. Ditunaikan secara berjamaah. Okey, syarat yang sah yang seterusnya ialah mestilah ditunaikan secara berjamaah. Okey, bilangan ahli jemaah tidak kurang daripada 40 orang yang bermastautin termasuk imam. Okey. Dan yang keempat, hendaklah didahului dengan bacaan 2 khutbah sebelum solat Jumaat. Okey, sebelum solat Jumaat kita akan dengar 2 khutbah daripada khatib. Okey, ataupun khatib selaku imam. Okey, dan yang seterusnya kita akan lihat adalah perkara-perkara sunat yang boleh dilakukan pada hari Jumaat. Okey, perkara-perkara sunat yang patut dilakukan pada hari Jumaat. Okey, yang pertama, okey, pada hari Jumaat kita disunatkan mandi sunat hari Jumaat bagi orang-orang yang hendak menunaikan solat Jumaat. Jadi sebelum pergi solat Jumaat, okey, kita bolehlah mandi sunat Jumaat. Okey, sebelum kita melangkah ke masjid, okey, kita mandi. Okey, mandi. InsyaAllah kita akan dapat pahala lah. Kita mandi hari Jumaat. Okey, sunat. Okey, yang kedua, memotong kuku dan rambut sekiranya panjang, mencabut bulu ketiak
menggunting misai dan mencukur bulu ari-ari. Okey, bulu kemaluan. Okey. Jadi potong kuku, okey, gunting rambut kalau panjang, cabut bulu ketiak, okey, menggunting misai dan mencukur bulu ari-ari ataupun bulu kemaluan. Okey, ini di antara perkara sunat yang kita patut lakukan pada hari Jumaat. Okey, dan yang ketiga, perkara sunat yang lain adalah memakai wangi-wangian dan memakai pakaian yang bersih. Sebelum pergi menunaikan solat Jumaat, kita digalakkan dan disunatkan memakai bau-bauan wangi-wangian. Okey, dan pakailah pakaian yang bersih untuk pergi solat Jumaat. Okey, dan yang keempat, perkara sunat pada hari Jumaat ialah sunat diam ketika khatib membaca khutbah. Okey, kita disunatkan untuk berdiam ketika mana khatib membaca khutbah. Okay, jangan bercakap-cakap dengan kawan-kawan. Okey, sebab apa? Sebab bila kita buat macam tu, maka sia-sialah apa yang kita lakukan pada hari Jumaat masa kita solat nanti. Okey, jadi kita kena dengar apa yang khatib cakap. Jangan kita bersembang dengan kawan-kawan. Jangan kita duduk di belakang masjid, kita buat benda-benda yang tidak boleh mendatangkan pahala. Okey, pahala ni kita akan dapat ketika mana kita duduk diam mendengar khutbah. Okey, dan yang kelima, sunat membaca surah Al-Kahfi. Okey, surah Yasin. Okey, dan pada siang ataupun malam Jumaat. Okey, malam Jumaat, kita disunatkan membaca surah Al-Kahfi. Okey, setengah-setengah tempat tu baca Al-Quran. Okey, baca Al-Quran, kadang-kadang dia orang ni lebih kepada membaca surah Yasin. Okey, maksud dia membaca Al-Quran lah tu. Okey, yang seterusnya memperbanyakkan doa pada siang dan juga malam hari. Okey, pada waktu siang kita banyakkan berdoa kepada Allah SWT. Mudah-mudahan kita dijauhi daripada azab api neraka. Sama juga pada waktu malam. Banyakkan berdoa pada siang dan waktu malam. Kita mintalah apa yang kita nak kepada Allah SWT. InsyaAllah Allah Ta'ala akan kabulkan permintaan kita. Okey. Dan yang seterusnya, yang ketujuh, memperbanyakkan selawat. Okey, kita kena banyakkan selawat ke atas junjungan besar Nabi Muhammad SAW. Okey, kita biasa menyebut Allahumma salli ala Muhammad. Kita berselawat banyak-banyak. Kita amalkan berselawat pada hari Jumaat ni paling banyak berbanding pada hari yang lain. Okay, jadi kita akan dapat pahala sunat insya-Allah. Okey, yang seterusnya memperbanyakkan mendirikan solat, mendirikan solat tahiyatul masjid. Okey, walaupun imam sedang membaca khutbah, kita datang ke masjid awal, jadi kita solat sunat tahiyatul masjid. Ataupun kita datang dalam keadaan imam sudah membaca khutbah, jadi kita sebelum duduk, kita digalakkan untuk solat tahiyatul masjid. Okey, walaupun imam membaca khutbah. Okey, itu di antara adab-adab kita di dalam masjid sebelum kita duduk. Okey, dan yang seterusnya adalah memperbanyakkan amalan akhirat seperti bersedekah. Okey, kita bolehlah masukkan duit ke dalam tabung-tabung pada hari Jumaat di masjid-masjid ataupun di surau. Okey, kita banyakkan buat amal akhirat. Okey, bersedekah. Okey, di antara jalan-jalan yang terbaik untuk kita. Okey. Dan yang seterusnya kita akan lihat adalah rukun solat Jumaat. Okey, apakah rukun solat Jumaat? Okey, rukun solat Jumaat terdiri daripada dua khutbah. Sebelum Jumaat, maksud sebelum solat Jumaat, kita ada dua khutbah. Di dalam dua khutbah tu terdapat rukun khutbah. Dalam khutbah tersebut mesti ada rukun khutbah. Pertama, memuji Allah. Kita kena puji Allah. Alhamdulillah, kan? Subhanallah. Itu di antara puji-pujian kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan dalam rukun khutbah tu juga mesti terdapat selawat ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad. Itu di antara selawat yang perlu ada dalam khutbah. Jadi khatib
masa membaca khutbah mesti memuji Allah, mesti ada selawat ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang ketiga, mesti ada wasiat takwa. Okey, jadi khatib akan sebut ittaqullah. Okey, itu di antara rukun-rukun khutbah yang mesti ada semasa dalam khutbah. Okey. Dan yang keempat, membaca salah satu daripada ayat Al-Quran. Okey, jadi kena baca ayat-ayat Al-Quran semasa dalam khutbah. Mesti membaca potongan ayat Al-Quran. Okey, satu ayat Al-Quran. Okey, mesti ada dalam khutbah. Baru maksudnya barulah satu khutbah tu okey memenuhi rukun. Okey, kalau tidak ada, okey, maka tidak cukup rukun khutbah, maka tidak sahlah khutbah tersebut. Okey, dan yang kelima, berdoa kepada kaum muslimin. Okey, pada khutbah yang kedua. Okey, sebab tu bila kita dengar khutbah, okey, akan ada doa kepada kaum muslimin. Okey, jadi untuk khatib, okey, khatib akan baca doa. Okey, doa itulah merupakan di antara rukun khutbah yang perlu dan wajib ada semasa khutbah Jumaat. Okey, dan yang seterusnya, okey, hendaklah duduk antara dua khutbah. Okey, jadi di antara dua khutbah mesti okey khatib duduk. Okey, duduk tu merupakan di antara okey rukun solat Jumaat. Okey. Okey, dan yang seterusnya melaksanakan solat Jumaat 2 rakaat secara berjemaah. Okey, dan setelah habis khutbah, okey, maka dilaksanakan solat Jumaat okey 2 rakaat secara berjemaah. Okey. Dan yang terakhir, okey, kita akan lihat adalah tentang hikmah solat Jumaat. Okey, apakah hikmah solat Jumaat? Okey, dia bagi pada terhadap individu dan yang kedua terhadap masyarakat. Okey. Pertama terhadap individu. Okey, yang pertama dapat berkenalan dengan umat Islam yang lain. Okey, bila kita datang solat Jumaat tu, kita akan berkenalan dengan orang-orang yang berada dalam kawasan kita, yang berada dalam kampung kita, yang berada dalam satu taman dengan kita, yang berada dalam satu daerah dengan kita, yang berada dalam satu qaryah kita. Okey, kita akan berkenalan. Okey, yang seterusnya terhadap individu, okey, melatih diri agar berdisiplin dan bekerjasama. Antara lain juga hikmah solat Jumaat ni melatih diri agar berdisiplin dan bekerjasama. Dan yang ketiga, okey, boleh menghormati ketua. Okey, bila kita solat Jumaat, kita akan tengok okey, siapakah ketua kita? Okey, ketua kita semasa solat Jumaat ialah imam ataupun khatib. Okey, jadi kita hormat pada dia orang ni, jadi kita kena dengar. Okey, dengar. Okey, kena dengar khutbah tersebutlah. Okey, dan yang seterusnya kita akan tengok okey, hikmah terhadap solat Jumaat terhadap masyarakat. Okey, terhadap masyarakat dapat mengukuhkan ukhuwah. Okey, ukhuwah persaudaraan sesama Islam. Okey, yang seterusnya menunjukkan kesepaduan dan kekuatan sesebuah masyarakat Islam. Okey, dengan kita menunaikan solat Jumaat terhadap masyarakat, menunjukkan kesepaduan dan kekuatan sesebuah masyarakat Islam. Dan yang ketiga, merupakan hari pertemuan sesama anggota masyarakat. Okey, macam kita bincangkan tadi. Okey, jadi kita akan solat berjemaah tu merupakan hari pertemuan sesama anggota masyarakat. Okey, dan yang terakhir ialah dapat saling tegur menegur dan menasihati antara satu sama lain. Okey, dengan kita solat Jumaat ni, kita boleh bertegur siapa di antara satu sama lain. Itulah di antara hikmah-hikmah yang kita dapat semasa kita melaksanakan solat Jumaat secara berjemaah. Okey, terhadap individu dan juga terhadap masyarakat. Okey, setakat tu saja pada hari ini. Mudah-mudahan kita dapat sedikit pengetahuan, kita dapat sedikit ilmu, maka kita beramallah dengan ilmu yang kita dapat. Kita beramallah dengan sedikit pelajaran yang kita dapat pada hari ini. Setakat itu saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.